Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini bagi meneruskan pembelajaran kita dalam subjek pendidikan kesihatan tahun 1 di bawah topik apa dia kamu rasa? Kalau kamu ingat, minggu lepas kita telah pun belajar tentang apa dia? Cara jaga kebersihan di diri. Ustaz harap sampai hari ini daripada lepas kita belajar hari tu, semua anak-anak murid Ustaz jaga kebersihan diri. Ada tak yang tak jaga kebersihan diri hari ini? Kalau ada, tolong jaga kebersihan di diri. Okey, tu minggu lepas. Minggu ni kita nak masuk satu topik yang baru iaitu boleh bertindak. Okey, kalau kamu tak nampak dalam skrin ni, kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 87. Okey. Kita nak belajar tentang apa hari ni? Okey, bayangkan kamu seorang kanak-kanak. Kan? Kanak-kanak pada hari ini sangat terdedah dengan bermacam-macam bahaya. Kan? Ramai orang jahat. Dekat kiri ada orang jahat. Dekat kanan ada orang jahat. Ramai orang jahat yang ada sekarang ni. Kan? Banyak sangat keluar dalam berita. Ada kanak-kanak kena colik. Ada kanak-kanak kena pukul. Ada kanak-kanak kena rogol. Macam-macam bahaya. Macam-macam perkara jahat yang boleh berlaku dengan kanak-kanak. Bayangkan kanak-kanak pada sekarang ni, macam kamu ni mengalami rasa takut. Sebab apa? Takut dengan orang-orang jahat. Tapi, kita ada cara yang boleh pastikan supaya orang-orang jahat tersebut tak dapat buat jahat dekat kita. Orang-orang jahat semua ni tak dapat nak buat benda yang tak baik dekat kita. Macam mana Ustaz? Antaranya kita kena tahu apa situasi yang tidak selamat. Betul. Jadi hari ni kita nak belajar tentang apa situasi ataupun keadaan yang tak selamat untuk kanak-kanak macam kamu. Apa keadaan ataupun situasi yang tak selamat, yang bahaya, yang boleh menyebabkan kamu berada dalam dalam bahaya, kan? Dalam dangerous, dalam bahaya. Jadi bila kamu tahu, kita boleh bertindak. Kamu boleh buat sesuatu untuk selamatkan diri kamu. Okey. Situasi yang pertama ataupun keadaan yang pertama, kamu sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba kamu terdengar ada orang masuk melalui pintu rumah kamu. Sedangkan kamu tahu pada masa tu tak ada sesiapa pun yang berada di rumah. Kamu je ada masa tu. Dan kamu dengar, kamu tengok orang tu masuk dalam keadaan tak bagi salam. Dia masuk dalam keadaan terhendap-hendap. Menyorok-nyorok dia masuk. Sah-sahlah siapa orang tu. Orang tu adalah perompak, pencuri yang cuba untuk merompak rumah kamu. Tapi lalu apa yang kamu rasa kamu kena buat? Kamu rasa apa kamu kena buat? Kamu nampak ada pencuri cuba nak masuk rumah kamu. Yang kamu penting kamu kena pergi apa dia? Saya akan telefon polis. Saya akan telefon polis. Kena telefon polis. Tak boleh kamu pandai-pandai ambil kayu hoki nak lawan, nak pukul perompak tu. Jangan. Sebab apa? Kamu kecil lagi, nanti perompak tu senang-senang je kalahkan kamu. Baik kamu pergi telefon, tekan 999. Ingat apa nombor yang Ustaz sebut ni? 999. Jangan telefon saja-saja. Telefon hanya bila ada kecemasan. Siapa yang telefon saja-saja, polis akan tangkap dia pula. Tak boleh telefon saja-saja. Mesti telefon bila ada
kecemasan ataupun bahaya. 999 tu nombor polis. Okey, seterusnya. Situasi yang kedua. Kamu tengah jalan kaki nak balik rumah. Tiba-tiba ada seorang pakcik yang kamu tak kenal. Tiba-tiba dia nak ambil kamu, nak hantar kamu balik. Dia cakap, apa yang kamu kena buat? Kamu tak kenal pun siapa pakcik tu. Tiba-tiba dia nak bawa kamu balik. Kamu kena, saya akan lari masuk ke sekolah dan memberitahu guru. Waktu tu depan sekolah, kamu kena lari masuk balik dalam sekolah. Bagi tahu dekat cikgu, cikgu ada pakcik nak tangkap saya, nak bawa saya balik. Saya tak kenal pun pakcik tu. Biar cikgu yang akan telefon polis. Lari dan jerit. Sebab apa? Bahaya. Banyak kes-kes penculikan yang berlaku di mana murid-murid sedang balik daripada sekolah. Dia balik dari sekolah, jalan sorang-sorang. Tiba-tiba ada pakcik tu tangkap dia, bawa masuk dalam kereta. Tak boleh nak lari. Jadi, kalau kamu nampak ada siapa-siapa pakcik-pakcik yang cuba dekat-dekat dengan kamu, nak tangkap kamu, terus patah balik, lari masuk dalam sekolah. Bagi tahu dekat cikgu. Cikgu pun tak bagi kamu duduk di luar pagar. Betul tak? Cikgu suruh kamu duduk dalam pagar sampailah mak ayah kamu sampai. Sebab apa? Kita ada pakcik guard yang handsome. Dia jaga kita. Betul tak? Pakcik guard tu jaga kita elok-elok. Penculik pun tak berani nak datang dekat dalam sekolah. Okey, seterusnya situasi yang ketiga apa dia? Kamu tengah main bola dekat padang. Tiba-tiba sama macam tadi, ada seorang abang ni datang bawa aiskrim. Adik nak aiskrim tak? Sedap ni aiskrim Milo. Kalau nak, jom ikut abang. Apa kamu kena buat? Okey, yang penting saya akan berkata tidak dan pergi jauh dari lelaki itu. Kamu kena bagi tahu dekat abang tu, tak naklah aiskrim. Saya tak kenal pun siapa abang ni. Lepas tu kamu pergi jauh-jauh dari abang tu. Jangan dekat-dekat dengan dia. Sebab apa? Bila kamu dekat-dekat dengan dia, dia boleh tangkap kamu. Dia colik kamu, dia bawa kamu pergi luar negara, dia jual kamu dekat sana. Tak boleh balik rumah kamu. Duduklah kamu dekat negara luar, kena paksa buat kerja. Nak ke macam tu? Tak nak. Kalau tak nak, kalau ada abang datang ajak kamu main-main ke, bagi aiskrim ke, cakap dekat dia, tak nak. Tak nak. Dan kemudian kamu pergi jauh-jauh dari abang tu. Okey, seterusnya. Kamu tengah jalan sorang-sorang. Tiba-tiba ada seorang yang mencurigakan ikut kamu dari belakang. Kamu pergi kiri, dia pergi kiri. Kamu pergi kanan, dia pergi kanan. Nak buat apa? Okey, saya akan berjalan menuju ke kawasan yang selamat dan bersedia untuk melarikan diri. Bila kamu jalan sorang-sorang macam tu, terus kamu pergi dekat tempat yang selamat. Apa dia tempat yang selamat? Tempat yang ramai orang. Jangan biarkan diri kamu dekat tempat yang sunyi. Kalau boleh lari cepat-cepat. Sebab apa? Bila kamu dekat tempat yang sunyi, yang tak ada orang, orang jahat boleh buat benda yang jahat dekat kamu. Orang lain tak tahu, orang lain tak boleh nak tolong. Tapi bila kamu pergi kawasan yang selamat, yang ada ramai orang, orang lain boleh dengar kamu jerit, tolong, tolong, tolong. Orang lain akan datang tolong, tumbuk orang jahat tu, selamatkan kamu. Jadi kena buat apa? Jalan pergi kawasan selamat dan bersedia, ready untuk lari. Okey, itu sahaja. Ada 4 situasi yang kamu kena tahu. Di mana situasi pertama, ada perompak masuk rumah kamu. Kamu kena telefon polis. Okey, seterusnya situasi kedua, ada orang cuba nak culik kamu lepas balik sekolah. Buat apa?
kena lari masuk dalam sekolah dan bagi tahu cikgu. Situasi yang ketiga buat apa? Ada abang tu ajak kamu datang dekat-dekat dengan dia, ikut dia. Kamu mesti cakap tidak dan pergi jauh dari lelaki itu. Yang terakhir, ada orang ikut kamu dalam keadaan yang berbahaya, yang mencurigakan. Kamu kena lari pergi kawasan yang selamat. Okey, itu sahaja pada hari ini. Ustaz harap semua anak-anak murid Ustaz ni sentiasa diselamatkan oleh Allah. Sentiasa dijaga oleh Allah. Sentiasa diberi kemudahan oleh Allah supaya kamu tak terlibat dengan situasi-situasi yang bahaya ni. Betul tak? Ada tak siapa-siapa yang nak terlibat dengan situasi ni? Tak nak kan? Semua orang tak nak. Betul tak? Jadi kalau tak nak, elakkan diri. Dan kalaulah kamu terlibat, tiba-tiba ada satu hari kamu terlibat dengan mana-mana situasi ni, tolong buat macam mana yang Ustaz suruh buat. Itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.